Perkembangan dari Sabah petang ini, Kementerian Kesihatan akan menambah perkhidmatan tenaga pakar oftalmologi tahun depan. Terus dengan laporannya, silakan Radwin. Ya, sahih. Kementerian Kesihatan KKM akan menempatkan pakar oftalmologi di Hospital Lahad Datu Sabah dan Hospital Sri Aman Sarawak tahun depan. Penempatan itu akan menjadikan Sabah mempunyai 6 pakar oftalmologi termasuk masing-masing 1 di 5 hospital lain. Timbalan Menteri Kesihatan, Dato' Lukanisman Awang Sauni berkata, 5 hospital tersebut ialah Hospital Queen Elizabeth HQE, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS, Hospital Tawau, Sandakan dan Hospital Keningau. Terdapat 24 pegawai optometri ditempatkan di 24 klinik kesihatan di seluruh negeri. Jelasnya, tambahan pakar oftalmologi penting kerana kesihatan mata di kedua-dua tempat tersebut tidak begitu baik selain akses perkhidmatan kesihatan mata yang terhad. InsyaAllah kita akan dapat menghantar pakar kita untuk ditempatkan di Lahad Datu. Ini juga bergantung kepada bekalan sumber tenaga dan juga untuk kita menghantar seorang pakar tidak semestinya menyelesaikan masalah, tetapi pakar haruslah didatangi dengan tim yang bersesuaian dan di sini saya akan bawa kepada peringkat atasan dan juga KKM untuk melancarkan proses dan juga begitu berkenaan tentang peralatan-peralatan yang berkaitan dengan oftalmologi ini. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian sambutan Hari Penglihatan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2024. KKM juga akan meningkatkan peranan komuniti menerusi penglibatan masyarakat awam dan swasta dalam memberi perkhidmatan kesihatan mata khususnya di kawasan pedalaman yang terhad kepada akses perkhidmatan mata. Susulan insiden kematian pakar perubatan patologi di Hospital Lahad Datu baru-baru ini, pasukan petugas khas akan mengadakan pertemuan bersemuka dengan kaki tangan hospital berkenaan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan insiden tersebut. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Lukanisman Awang Sauni berkata, hasil maklumat itu membolehkan siasatan dibuat bagi merangka dasar berkaitan isu kesihatan mental atau buli dalam kalangan petugas kesihatan. Sekiranya kita mendapati ada berlaku ketidakteraturan ataupun berlaku isu-isu yang dikatakan buli di kalangan kaki tangan, sudah pasti tindakan akan kita ambil. KKM melihat isu ini dan juga tidak ingin isu-isu ini berulang di fasiliti-fasilitis yang lain. Just not in the healthcare, but in the all sectors, education, military, security and the corporate services. Itu adalah sangat penting. Pasukan petugas khas terdiri 5 ahli bebas yang berpengetahuan dan mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan, psikiatri, patologi, kesihatan mental serta perlakuan buli itu akan dipengerusikan oleh bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Borhandola. Ahli lain termasuk pakar patologi dan perunding kanan di Pusat Perubatan Universiti Malaya, Profesor Ulung Datuk Dr. Loy Lai Meng dan pakar perunding kanan psikiatri di Jabatan Psikiatri Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Chan Lai Fong. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Lukanisman Awang Sauni memaklumkan KKM akan mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha atau pengendali makanan yang tidak mematuhi peraturan berkaitan pengendalian makanan. Ia susulan insiden keracunan makanan membabitkan para pelajar sekolah. Dalam masa sama, masyarakat juga perlu melaporkan segera kepada pihak berwajib sekiranya mengetahui pengusaha mengabaikan aspek kebersihan atau menyediakan fasiliti makanan yang tidak selamat kepada pelajar sekolah. Berkenaan tentang pengusaha-pengusaha makanan yang mencuci peralatan utensils yang menggunakan air pari dan juga air sumber yang tidak yang mungkin tercemar. Ini adalah satu amaran yang tegas dan juga keras daripada KKM bahawa pastikan penyediaan makanan adalah selamat, bersih dan juga tidak menyebabkan risiko kepada pengambilan ataupun pembelian makanan tersebut. Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah sentiasa meningkatkan kawalan pencegahan kemasukan penyakit rabies di negeri ini. Ia melibatkan binatang peliharaan, anjing dan kucing daripada negeri atau negara jiran yang aktif dijangkiti penyakit rabies. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata ketika ini Sabah masih mengekalkan status bebas penyakit tersebut.
Tegasnya kawalan import bagi anjing dan kucing perlu mengikut piawaian antarabangsa selain memperhebat program vaksinasi bagi haiwan pembawa rabies. Kita tidak boleh bangga dengan rekod kita kerana sekeliling kita mempunyai masih lagi aktif penyakit rabies, Sarawak, Indonesia dan sebagainya. Jadi sebab itu kita mengadakan program simulasi ini supaya kita di Sabah bersedia bila-bila masa penjagaan, strategi dari segi penjagaan sempadan kita umpamanya penting melalui kuarantin juga melalui kempen kesedaran. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan ditemui media dalam latihan simulasi penyakit rabies Negeri Sabah 2024. Simulasi bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan dan keupayaan tindak balas Sabah dalam menghadapi wabak rabies. Hospital Queen Elizabeth HQE2 Kota Kinabalu terus mempergiat pelaksanaan program kesedaran penyakit kanser payudara. Ia bertepatan Bulan Kesedaran Kanser Payudara Sedunia yang diadakan pada Oktober setiap tahun. Pegawai Perubatan HQE2 Kota Kinabalu, Dr. Eng Lusun berkata, program kesedaran kanser payudara penting bukan sahaja untuk meningkatkan kesedaran wanita mengenai risiko penyakit tersebut, malah mendidik dan menyokong penghidap penyakit kanser. Actually kami punya target harap banyak orang tahu mengenai pesakit kanser payudara. So jika ada simptom-simptom yang macam ditunjukkan, harap mereka boleh dapat datang ke hospital dengan awalnya. So rawatan akan lebih disenangkanlah jika didapati dapat kanser payudara di tahap yang awal. Beliau ditemui RTM selepas program kesedaran kanser payudara HQE2 yang dirasmikan pengarahnya Dr. Fero Firdaus Ibrahim. Dr. Eng yang juga pengerusi penganjur program berkenaan memberitahu setakat Oktober ini 203 penghidap kanser payudara sedang menjalani rawatan di hospital berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah komited meningkatkan kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas MBPK di negeri ini. Pengarahnya Dato' Raisin Saidin berkata, bagi mencapai hasrat itu, petunjuk prestasi utama KPI sektor pendidikan khas perlu disimak semula dan dikemaskini menggunakan data terkini. Antaranya Karnival Kebolehpasaran KIK Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Negeri Sabah 2024 yang antara platform mendapatkan keperluan data berkenaan selain membantu mengoptimumkan keupayaan dan kebolehan MBPK. Program turut membentuk sistem lingkungan sokongan yang lebih luas dan berimpak tinggi kepada golongan murid berkenaan. Hari ini banyak penglibatan daripada pemain-pemain industri yang bakal anak-anak ini boleh mendapatkan peluang untuk mencari pekerjaan selepas mereka menamatkan persekolahan di sekolah masing-masing lah. Dan satu perkara yang amat menarik ialah saya tertarik dengan keyakinan dan juga bakat-bakat yang ada pada anak-anak murid berkeperluan khas ini dalam mengaplikasikan dan mempamerkan kebolehan mereka menguasai kemahiran-kemahiran dalam pelbagai bidang. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan karnival berkenaan. Pihak kerajaan, institusi pendidikan, majikan, komuniti dan individu disaran bekerjasama membentuk persekitaran yang inklusif dan menyokong pertumbuhan serta pencapaian MBPK. 8 peserta MBPK dari beberapa pejabat pendidikan daerah PPD memenangi beberapa pertandingan, antaranya pertandingan nyanyian solo, dekorasi kek, poster digital, kolaj manik, pertandingan inovasi serta reruai. Mereka akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan di Pulau Pinang bermula 20 hingga 22 Oktober ini. Perlawanan Persahabatan Bola Sepak antara medium mengeratkan hubungan sesama warga polis dan pengamal media. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Kasim Muda berkata, ia sekaligus dapat meningkatkan lagi program Community Policing Polis Diraja Malaysia PDRM Kota Kinabalu dalam bidang sukan. Polis dengan masyarakat ni berpisah tiada, jadi kita mulakan dulu dengan pihak media untuk kita sama-sama mengadakan community policing dalam bidang sukan pula. Jadi untuk peringkat pertama ni kita adakan perlawanan bola sepak dengan pegawai-pegawai dan anggota di IPD KK ni.
Beliau ditemui media dalam perlawanan persahabatan KK Korps menentang Persatuan Wartawan Sabah SJA di Kota Kinabalu. Perlawanan menyaksikan KK Korps menang tipis dengan keputusan 3-2 sehingga whistle penamat. Menurut Kasim, pihaknya turut merancang untuk mengadakan perlawanan persahabatan sukan bowling bersama SJA dan pengamal media lain dalam masa terdekat. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, terus ikuti berita wilayah bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan Sahih. Baik Radwin, terima kasih.